yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Im. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntut. Pembicaraan berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Pembicaraan di bawah tajuk taharah. Taharah pembicaraan yang sangat penting dalam pembicaraan sembahyang. Kerana taharah adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Jadi pembicaraan sekarang, haid, nifas, istihadah masuk di bawah tajuk taharah. Masuk di bawah tajuk besarnya adalah sembahyang. Jadi bicara haid, nifas, istihadah ni darah orang perempuan. Bicara bab sembahyang juga ke? Ini bicara berkaitan dengan tajuk taharah. Pembicaraan yang utama dalam pembicaraan solat. Taharah menjadi syarat yang penting berkaitan dengan kewajipan sembahyang dan berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang. Jadi jangan beranggapan pembicaraan sekarang ni haid, nifas, istihadah bukan pembicaraan bab solat. Ini bicara bab solat. Kalau orang yang tidak solat, haid, nifas, istihadah tak ada kaitan dengan mereka. Sebab mereka tidak solat. Adapun orang yang solat, maka pembicaraan haid, nifas, istihadah inilah bicara berkaitan dengan solat masing-masing. Termasuk juga orang lelaki yang ada tanggungjawab, umpama suami bertanggungjawab kepada isterinya, ayah bertanggungjawab pada anak-anak perempuannya. Ya. Jadi insya-Allah lah kita sama-sama ambil molek pembicaraan haid, nifas, istihadah dalam kitab Idaman Penuntut melalui Terengganu FM. Yang mana insya-Allah untuk minggu ini akan masuk tajuk nifas. Minggu lepasnya bicara tajuk haid. Kemudian sebelum tu penekanan berkaitan dengan syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas. Haid suci kering, nifas suci kering, berkewajipan segera untuk solat. Kemudian penekanan peringatan yang sangat penting lah, yang sangat mustahak lah, yang sangat kena titik berat kepada perempuan-perempuan muslimat-muslimat yang bekerja siang hari, yang mana kering haidnya di waktu siang hari, yang mana di waktu siang hari ada solat zuhur, di waktu siang hari ada solat asar. Itu kena titik berat betul-betul lah. Hak lepas-lepas dah bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang kena amati molek, yang lagi akan datang kena jaga molek. Dan peringatan ni sangat mustahak ditekan kepada mereka-mereka yang dalam belajar. Macam sebut minggu lepas lah. Ustaz, ustazah di sekolah sangat-sangat penting ketika mereka membicarakan tajuk haid, nifas dan istihadah dalam buku teks mereka. Sangat-sangat penting ustaz, ustazah memperingatkan kepada pelajarnya, yang mana sebahagian daripada kamu menjadi si rumah, sebahagian dari kamu kemungkinan akan bekerja. Kamu kena ambil faham molek berkaitan dengan apabila suci, yakni kering haid, suci kering nifas di waktu siang hari, yang mana kamu sedang bekerja. Itu kena beri garis panduan molek pada pelajar-pelajar yang sedang belajar ni. Yang sedang belajar bekerjanya lambat lagi. Kena beri peringatan molek, beri pengajaran molek kepada pelajar-pelajar yang akan menempuhi dia di alam pekerjaan bagi orang perempuan
Yang lelaki pun kena peringat juga. Kamu suami, terkadang kamu bekerja, terkadang kamu benarkan isteri kamu bekerja, kamu lelaki, besar tanggungjawab. Pastikan isteri kamu yang bekerja, jangan korbankan agama. Isteri kamu bekerja, mereka sudah korbankan tenaga masa mereka. Kerja ni tanggungjawab suami. Tapi isteri kamu sudah berkorban untuk keluarga kamu. Kamu pastikan isteri kamu tidak terkorban agama dengan meninggalkan sembahyang. Peringatan juga pada pelajar-pelajar lelaki. Hak berkaitan dengan suci haid, suci nifas di waktu siang hari pada hari bekerja. Jadi insyaAllah untuk minggu ini ni waktu maghribnya 6.55. You know? Jadi kena berhenti awal lah sebab untuk azan dalam radio ni. Jadi untuk minggu ini masuk tajuk nifas. Kalau sidang pendengar mengguna pakai kitab idaman penuntut yang jawinya, nombor 29 tu samalah. Muka surat 41, baris yang ke-7 daripada bawah. Nombor atas tu, nombor 29 atas tu lah. Nombor 29 samalah. Sama jawab Rumi. Yang Rumi pun 29. Atas lagi tu 29 tu. Ni bawah sikit turun sepenggang. Tapi kita turun ke perenggan yang kedua. Muka surat 19. Okey, yang guna kitab Rumi muka Rumi. 19. Okey, perenggan yang kedua bermula dengan perkataan nifas. Nifas itu darah yang keluar selepas beranak kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, maka darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas. Malahan dinamakan darah fasid, yakni kotor sahaja. Itu pun jika tidak bersambung dengan haid yang lebih dahulu. Ni bicara darah nifas. Darah nifas ni sebenarnya darah haid yang terkumpul. Darah nifas dan darah haid yang terkumpul. Yang mana ghalibnya, kebiasaannya, perempuan yang sedang hamil, darah haidnya tidak keluar. Jadi kata setengah-setengah ulama lah, ketika hamil mengandung, darah haid itu diproses jadi makanan untuk anak dan perut. Jadi darah haid yang terkumpul, dia pun keluar selepas beranak. Dia panggil darah nifas. Darah nifas ni darah haid yang terkumpul. Cuma tengok molek dia punya apa dia darah nifas. Darah yang keluar lepas beranak. Darah yang keluar selepas daripada beranak. Dan setengah kitab ditulis darah yang keluar mengiringi wiladah, mengiringi beranak. Mengiringi wiladah, mengiringi beranak. Ni kitab ni comel sebut ni. Darah yang keluar lepas beranak. Kita kalau sebut mengiringi, serentak. Kalau mengiringi. Bersama-sama. Bersama-sama. Sebab setengah-setengah kitab Jawi, dia darah nifas, darah yang keluar mengiringi wiladah. Wiladah tu beranak lah. Mengiringi beranak. Tu darah nifas. Bila sebut mengiringi ni, kena cerita pula. Sebab macam Im sebut tadi lah. Kalau sebut kata mengiringi ni, macam kalau kita kata jalan seiring. Jalan seiring ni makna apa? Sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah. Seiring, mengiringi. Samalah. Samalah mengiringi ni macam ditugaskan mengiringi tetamu jemputan. Maknanya dia berjalan bersama tetamu jemputan, mengiringi. Kitab ni comel. Darah yang keluar lepas beranak. Bukan serentak dengan sedang beranak. Bukan. Keluar habis anak. Ba'dan fisalil walad. Terkeluar habis kalian anak. Ada darah. Dipanggil darah nifas. Selepas daripada rahim dia sudah bersih daripada anak. Ni sidang pendengar ambil renung molek ni. Kalaulah dalam kandungan ibu tu ada 2 anak kembar. Keluar seorang. Keluar seorang lagi tu
Wallahu a'lam laim. Hak lama mana tempoh tu. Loh, ada tempoh yang sekejap, ada tempoh yang lama. Tapi minta maaf lah. Sebab tak tak berani nak cakap. Sebab kita pun tak tahu. Cuma ada abang, ada adik. Kita tahu gitulah. Kembar lah. Ni keluar dulu, ni keluar kemudian. Keluar dahulu, keluar kemudian. Dia jarak dia masa dia tu. Im tahu. Jarak masa. Hak abang dengan adik. Hak kembar. Hak abang keluar dulu. Hak adik keluar kemudian. Jarak antara dua beradik. Lama mana? Im tahu. Tak pasti tak? Tu tak berani sebut. Tak nak sebut. Mungkin dalam masa yang sekejap. Wallahu a'lam lah. Dalam masa yang lama ke macam mana. Kalaulah ada dua anak kembar, keluar seorang anak. Belum keluar lagi seorang lagi. Darah sedang keluar sikit-sikit tu. Itu bukan darah nipah. Dia kena keluar kedua-dua. Barulah dia panggil darah nipah. Tu lepas beranak ni, kalau beranak seorang mudah cerita. Lepas beranak. Kalau beranak seorang. Kalau beranak dua, lepas beranak dua. Kalau beranak tiga, lepas beranak tiga. Kembar tiga kan. Ada bukan tak ada. Rasanya Ustaz pernah sebut untuk yang dulu. Pasal beranak ni, sekiranya dia dok keluarkan bayi, hak kembar lah. Selagi dok keluarkan bayi yang kedua, dia masih dok dikira daun nipah lagi. Daun nipah lagi. Ada. Lepas keluar yang kedua baru kira. Lepas beranak. Lepas beranak ni apa? Anak seorang, lepas beranak seorang. Anak dua orang, lepas beranak dua orang. Anak kembar tiga, lepas beranak tiga orang. Baru panggil darah nipah. Kemudian, dia ada sebut tu, sekira-kira sebelum sampai masa 15 hari, dia tarikh beranak. Tu ni insyaAllah saya akan cerita semula tu. Hak baca tadi. Turun selangkah lagi. Nak cerita ni, selepas beranak, lepas beranak ni. Yang kitab idaman penuntut ni diambil dari kitab Mata'im Badrin. Mata'im Badrin mengiringi wiladah. Wiladah tu beranak lah, tapi disebut mengiringi. Kadang-kadang kita tak faham mengiringi. Tengok molek. Hak bawah dia dah cerita pula. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak. Sebelum keluar anak, keluar darah daim. Darah dipanggil darah. Apa panggil turun darah tu nah. Keluar darah nak beranak. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak. Duduk atas katil dah ni. Atas katil wak bersaling dah ni. Anak belum keluar. Darah sudah keluar. Atau kita ambil ayat kitab molek ni sidang pendengar. Jangan kejut pula apabila saya hura-hura nanti. Sebab ayat kitab saya baca ni, sidang pendengar, seeloknya ada kitab. Kalau tak ada kitab, boleh ambil gambar masuk dalam lewat dah ni. Sebab ayat ni sebab tak faham ayat ni, jadi apa ni? Kontroversi nanti. Kontroversi. Ada kontroversi macam mana, tapi akan jadi gitulah. Tengok balik ni. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak atas katil wak bersalin dah ni. Nak beranak dah ni. Tapi anak belum keluar. Darah keluar dah. Atau keluar berserta dengan anak. Sekali dengan anak. Sekali dengan anak memanglah bila sedang beranak, darah akan keluar sekali dengan anak. Kan kan, anak kita tu kan, di tubuh dia ada apa Ada macam lendir, ada macam darah. Kan dia mandi tu kan. Dia mandi tu di tubuh bayi. Ada macam lendir, ada macam darah. Makna apa ni? Darah yang keluar berserta dengan anak. Tiada dinamakan darah nipah. Itu bukan darah nipah. Malahan dinamakan darah pasik, darah rosak, darah penyakit ni darah kotor sahaja. Darah dia nak keluar anak tu lah. Darah pasik, darah rosak, darah sakit. Sebab anak nak keluar, akan jadi terbuka, akan keluar darah. Itu bukan darah nipah. Ni maksudnya, nipah ialah darah yang keluar lepas beranak.
Lepas beranak. Darah keluar sebelum keluar anak, bukan darah nipah. Darah keluar berserta dengan anak, bukan nipah. Darah nipah, darah yang keluar lepas beranak seorang ke, beranak kembar 2 orang ke, lepas beranak. Kalau kata anak kembar, keluar seorang, darah akan keluar dah tu. Anak ada seorang lagi dalam perut tu. Maka darah yang keluar tu bukan darah nipah. Itu darah pasik jua. Darah pasik jua. Itu bukan darah nipah. Padat ni. Itu bukan darah nipah. Biar faham dulu. Darah nipah ni darah hok macam mana. Sebelum beranak berserta dengan anak, bukan darah nipah. Habis. Apabila bukan darah nipah, tu ada tanya tu, kalau keluar darah antara kembar tu cukup 24 jam, adakah dihukumkan haid? Tengoklah terdahulunya. Keluar darah haid, keluar dalam keadaan sihat, bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan, yelah anak keluar tu sudah sakit tu. Darah yang keluar tu darah luka-luka dah. Kena pasti situ pula. Kita bicara dah dulunya darah haid. Keluar dalam keadaan sihat, bukan keadaan sakit dan bukan dengan sebab beranak. Jadi sakit ni umpama tadilah. Bila keluar anak, dia akan menyebabkan jadi terbuka tu kan, sebab tu jahit apa semua kan. Itu darah sakit. Kalau kerana sakit, itu bukan darah haid. Jadi sekarang ni jelas, sebelum beranak keluar darah bukan darah nipah. Berserta dengan anak keluar darah bukan darah nipah. Darah nipah tu darah yang macam mana? Darah yang keluar lepas beranak. Sidang pendengar, apabila sedang sakit kerana nak beranak, anak belum keluar, anak sedang keluar, tapi belum selesai keluar anak, darah yang keluar itu bukan darah nipah, maka itu dipanggil darah penyakit. Darah penyakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Ingat, minggu lepas saya pergi kepada tajuk syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nipah. Darah haid menggugurkan kewajipan sembahyang. Darah nipah menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi, darah yang keluar sebelum beranak berserta dengan anak bukan darah nipah, maka kekal kewajipan sembahyang. Ni kata kontroversi ni, bukan kontroversi sidang pendengar. Kadang-kadang menjadi satu perkara yang agak tergamam lah, ataupun agak kepelikan. Sekarang yang syarat wajib sembahyang kan, saya minggu lepas saya ada pergi pada syarat wajib sembahyang di muka surat 40 berapa minggu lepas ni, 47. Saya pergi pada syarat wajib sembahyang 47. Jadi syarat wajib sembahyangnya Islam, baligh, berakal, suci haid dan nipah. Yang tak wajib sembahyang siapa? Orang kafir, lawan daripada Islam. Kanak-kanak regu kepada baligh. Baligh wajib sembahyang, kanak-kanak belum kewajipan sembahyang. Orang gila satu, orang mabuk satu, orang koma satu. 3 golongan ni regu kepada berakal. Berakal syarat wajib, orang gila tak wajib. Orang mabuk tak wajib, orang koma tak wajib. Kemudian suci haid dan nipah syarat wajib. Orang haid tak wajib, orang nipah tak wajib. Jadi sedang pendengar, 7 golongan tak wajib sembahyang. Orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma pengsang, orang sedang haid, orang sedang nipah. 7 golongan ni tak wajib sembahyang. Sekarang, orang sedang sakit, berada atas beg katil bilik bersalin. Sakit sangat-sangat. Di saat tu, adakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang?
Haid bukan. Nipah, nanti dulu nipah. Lepas beranak. Sekarang ni belum beranak. Sedang sakit atas katil tu tapi belum beranak. Ataupun sedang beranak, sedang keluar anak. Itu belum bukan darah nipah lagi. Jadi di saat tu, apakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Apakah yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Tak ada. Kekal kewajipan sembahyang. Ada tanya ni Abdul Rashid tanya, kau darah wiladah pula? Bukan darah wiladah. Wiladah tu, beranak tu yang menyebabkan berhadap besar. Bukan darah wiladah. Wiladah tu beranak. Diri beranak tu. Dia darah haid, darah nipah, istihadah. Tak ada darah wiladah. Wiladah ni diri beranak tu menyebabkan berhadap besar. Maknanya wiladah tu adalah beranak. Beranak tu. Keluar anak tu, anak daripada apa? Daripada air mani ibu sendiri bukan? Ia bercampur dengan suami kan? Dengan ayah kan? Jadi keluar anak tu seperti keluar air mani. Itu wiladah, bukan darah wiladah. Jadi sekarang sedang beranak. Bukan semesti sedang beranak. Dekat-dekat nak beranak. Dan keadaan sudah kesakitan. Tapi anak belum keluar, darah sudah keluar. Anak sedang keluar berserta dengan darah sedang keluar. Darah yang keluar sebelum beranak berserta dengan anak mati molek di ilmu kitanya, itu bukan darah nipah. Maka kekal kewajipan sembahyang. Ustaz, orang lelaki Ustaz, kami orang perempuan Ustaz. Kami tahulah 50-50 masa tu Ustaz. Sakit sangat-sangat Ustaz. Ni orang-orang mengadu ke saya lah. Ustaz boleh cakap lah. Ustaz tak pernah beranak, dia kata. Ustaz tak pernah beranak. Boleh cakap. Kami ni Ustaz 50-50. Maknanya antara hidup dengan mati. Antara hidup dengan mati kami ni. Tak apa, betul lah antara hidup dengan mati. Kami ni sakit sangat-sangat betul. Tetapi ketika sakit sangat-sangat tu, apakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Apakah perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Tidak ada bagai menggugurkan kewajipan sembahyang. Ni tanya dah ni. Cik Nur benda tu, Ibu pandai baca. Okey, Cik Noh. Apa ni? Kim Ai. Tak apalah, sebab Cik Noh lah ni. Dia kata darah keluar sebelum bersalin. Tapi bukan sakit nak bersalin. Kena solat juga ke Ustaz? Darah keluar sebelum bersalin. Tapi bukan sakit nak bersalin. Kena solat juga ke? Tengok dulu darah tu. Darah tu, darah nipah pasti bukan. Dia kena tak dengan sipir darah haid. Tu bicara lain tu. Kena tak dengan sipir darah haid. Sekurang-kurang 24 jam. Itu bicara lain tu. Kalau kena pada sipir darah haid, maka dia darah haid lah. Atas pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Walaupun dia sedang hamil. Ghalib sedang hamil, darah haid tak akan keluar. Tapi pandangan mazhab Syafi'inya, kalau keluar darah juga, menepati takrifan darah haid, dihukum darah haid. Darah haid menggugurkan kewajipan. Semua nanti kita akan cerita di hadapan. Itu pun jika tidak bersama dengan haid yang lebih dahulu. Itu kita akan cerita nanti. Soalan Cik Nur tu. Soalan adawiyah aini tu. Kalau belum beranak, ada darah keluar juga. Biasa juga berlaku gitu. Macam soalan lebih kurang sama je. Itu kita akan sentuh berkaitan dengan jika tidak bersambung dengan haid yang dahulu. Itu kita akan bicara balik tu. Cuma kita nak fokus kepada darah yang keluar ketika nak beranak, anak belum keluar. Sedang beranak, darah keluar berserta dengan anak. Kita ni comel, tiada dinamakan darah nipah. Maknanya, masih lagi kekal kewajipan sembahyang. Kami sakit sangat-sangat. Kami sakit sangat berpuluh-puluh. Dia sakit sangat-sangat. Sakit sehabis-habis sakit sidang pendengar. Dia berkait dengan akal. Berkait dengan akal. Kalau dia sakit sungguh-sungguh, hingga selok dia panggil, hilang akal. Barulah gugur kewajipan sembahyang. Pandai selok. Selok ni, apa? Selok nganga tu, apa selok nganga tu menangis tau. Ke apa selok nganga? Selok menangis lain tau. Apa dia? Selok nganga tu ke apa?
Nangis apa selok nganga tu? Sampai selok apa dak punya suara Selok nganga. Tengok nangis tu. Selok pitu lain. Selok. Ni. Dah tak apa lah Ing. Iyalah, Ing dia tahulah. Logat bahasa Terengganu, dia duk main logat bahasa je bunyi. Logat bahasa Ulu duk bunyi, tanya Ing lah logat kau. Ni. Ing, sakit punya sakit Ing, sampai ke selok dia panggil. Selok. Mana apa ni? Dah ingat apa sekarang? Kena panggil apa Ing? Hilang akal lah. Dia panggil selok ni hilang akal. Nak panggil apa bahasa kita? Bersangatan sakit, sehabis-habis sakit, hingga tak sedar. Dia bukan pengsang, Pengsang ni lain cerita. Kan orang sakit kan? Sakit sangat-sangat sampai ke pengsang. Pengsang dia panggil hilang akal. Hak ni, sakit sampai berguling. Dah. Sekarang ni kita nak pergi pada akal. Sehabis-habis sakit sangat sampai ke hilang akal. Selok. Nak kata mana? Ini kena standby lah. Logat-logat Terengganu. Sakit sampai berguling Sakit berguling. Sakit mana berguling? Sakit main bola berguling sah. Tapi berguling sedar. Tu guling tu. Tu sedar. Tu guling tu kadang-kadang action je. Kena sikit je berguling. Bangun molek-molek ada. Berlakon lebih Dia punya berguling tu ingat ke panggil ambulans dah. Dah berguling berapa kali berguling. Ambulans dah kena panggil. Bangun. Berlari gagah-gagahnya. Kawan tu kena kad kuning dah. Dah ni nak cerita sakit sampai hilang akal. Bukan pengsang. Pengsang tu kira tak wajib sembahyang juga. Tak pengsang tapi dia hilang akal. Itu dalam kitab disebut sakit sampai ke selok. Tapi ayat kitab. Kita nak letak kita ni. Sakit sangat-sangat. Im. Sakit sangat-sangat im. Macam orang patah tu. Boleh terkencing. Boleh terkencing. Saya mula tengok orang yang patah. Orang panggil selok hilang pertimbangan. Gitu kali. Orang patah, dia masuk lah. Pasien kapung ni bukan di hospital. Pasien kapung. Dia kata dah. Standby. Sekejap je tapi sakit dia kata sekejap. Standby. Dia buat warna tak tahulah. Apa panggil apa? Tepik. Tepik lana gitulah. Jerit lana lah. Kecing im. Orang lelaki ni. Mana sakit yang bersangatan. Hilang tak akal. Itu nak situ je. Sakit macam mana sakit sekalipun im. Sakit gaut. Tak sakit im. Okay. Allah. Orang lelaki menangis. Go out. Kan dia kena kain di daging dia tu, di kulit dia tu. Umpama dia kata macam orang ambil pisau, hiris daging dia. Dia kata gitu. Bayangkan. Tapi sakit gaut, hilang tak akal? Tak hilang, sedar. Macam-macam sakit im. Macam kita sakit beranak. Sakit sehabis-habis sakit, tinggal 50-50. Dia sakit sehabis-habis sakit. Tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi berakal. Itu je. Jadi saya dululah, kelas-kelas dahulu. Orang perempuan ni, kelas muslimat, dia banyak soal jawab lah. Sebab dia duduk dekat dengan meja saya mengajar. Jadi senanglah kita... Maknanya berkomunikasi senang lah. Kita ni berkomunikasi dalam FB. Begitulah juga. Ginilah kata dah, dia nak marah saya, ustaz. Tadilah orang lelaki. Tak tahu kami rasa macam mana. Ya, saya tak tahu rasa macam mana. Tapi memang sakit sangat-sangat. Betul, dia kata sakit sangat-sangat. Sedar ke tak sedar? Saya tanya gitu. Akal sedar ke tak sedar? Sedar, ustaz. Cari doktor. Kalau suami boleh masuk menemani, cari suami. Sedar ke tak? Sedar. Selagi sedar, selagi tu kekal kewajipan sembahyang. Sakit sehabis-habis sakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Sekarang nipah tidak ada. Haid tidak ada. Haid nanti akan bicara pula nanti. Nipah tidak ada. Maka berkewajipan sembahyang. Saya nak sembahyang macam mana ustaz? Orang sedang duduk atas katil hospital ni. Sebab itulah orang yang nak beranak ni
Mana biar beri garis panduan molek. Mana kalau boleh jamak takdim contohnya. Tengok keadaan macam mana. Pandai ni. Sebab saya dimaklumkan bagus dah petugas-petugas ni. Petugas-petugas di kalangan jurawat-jurawat memperingatkan bab sembahyang bagi orang nak bersalin. Disuruh jamak takdim apa semua. Persoalan sekarang ni dok ni. Waktu zuhur tu lah. Kalau dia waktu zuhur tu dia sudah tahu dah. Dia pun keadaan dah selesa dah, sakit dah. Mungkin yang asar dia akan jadi asar dia akan beranak kemungkinan. Ada ni dia keadaan sakit dah, nak kadang kesusahan kepayahan dah, dia pun jamak takdim. Dah selesai masalah. Tapi macam mana kalau sedang atas katil hospital awak bersalin ni waktu zuhur. Nak jamak dengan subuh? Tak ada. Kekal kewajipan sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Atas katil dah tu. Sembahyang ra'i waktu dia panggil. Sembahyang sekuasa-kuasa. Dalam keadaan terlentang, dalam keadaan tidak ada wuduk, dalam keadaan aurah terbuka, dalam keadaan kiblat tak betul, dalam keadaan ada najis, darah contohnya. Sembahyang ra'i waktu. Sebab apa? Macam muslimat kita beritahu tadi lah. 50-50. Antara hidup dan mati. Sama telah lah. Jangan tinggal sembahyang. Sama telah. Jangan tinggal sembahyang. Sebab kamu masih kekal kewajipan sembahyang. Sebab darah nipah, darah yang keluar lepas beranak. Selesai keluar anak yang pertama. Anak kalau seorang lah. Kalau kembar lah. Lepas habis keluar anak, maka baru boleh panggil darah nipah. Darah yang keluar sebelum keluar anak, darah yang keluar beserta dengan anak, tiada dinamakan darah nipah. Ada ni. Ni biar ambil faham balik sini. Sidang pendengar, di sini saya cerita dulu takrif nipah dalam mazhab Syafi'i. Ni dalam mazhab Syafi'i. Ni cerita mazhab Syafi'i ni sidang pendengar. Kita pun masa pun sudah di penghujung dah ni sidang pendengar. Minggu depan bakali kena baca tempat yang sama juga minggu depan. Gitulah. Jadi untuk meredakan kekejutan lah kadang-kadang ni. Sebab kita ni bukan radio kita ni umum ni. Bukan pengajaran di masjid. Bukan pengajaran di surau, di madrasah, di sekolah bukan ni. Dan radio ni macam sebut ngulpah lah. Dia punya penyebaran lebih terbuka. Masjid, surau, madrasah, sekolah, diterhad. Ni audio ni lebih terbuka. Takut tergamam nanti kan. Begini sidang pendengar. Darah yang keluar berserta dengan anak, mazhab Maliki, hukum darah nipah dah. Mazhab Maliki, hukum darah nipah dah. Maka gugur kewajipan sembahyang bukan kerana sakit beranak. Kerana darah nipah tu. Tapi darah yang keluar sebelum beranak, mazhab Maliki kata bukan nipah. Ni. Berserta dengan anak, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kata bukan nipah. Tapi mazhab Maliki kata nipah dah. Darah yang keluar sebelum keluar anak, bukan darah nipah. Itu mazhab Maliki. Tapi, kalau mazhab Hanbali, dan sidang pendengar, darah yang keluar sebelum beranak, darah keluar kerana nak beranak, mazhab Hanbalinya, ia panggil nipah dah. Gitu je lah. Jadi sidang pendengar, kalaulah sebelum beranak keluar darah dah, ingat baik, bukan darah nipah dan mazhab Syafi'i, dan juga bukan darah nipah dan mazhab Hanafi. Kekal wajipan semayang, mazhab Malik kata nipah dah. Tak apalah dak semayang, kira mazhab Hanbali panggil darah tu darah nipah. Jadi sini agak tarik nafas sikit lah. Saya pun yang mengajar ni pun susah juga nak cerita sebab Allah Ustaz sedang beranak satu hal dah. Sebelum beranak pun sakit dah atas katil tu. Wajib semayang. Kata macam mana ni? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dah keluar bersama dengan anak.
Darah nipah, gugur cepat semayang. Bukan kerana sakit, kerana nipah. Mazhab Hambali, sebelum keluar anak, keluar darah. Darah keluar kerana nak beranak, mazhab Hambali hukum darah tu darah nipah dah. Gugur lepas semayang. Kerana darah nipah, bukan kerana sakit beranak. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan, Im akan baca tempat yang sama, sebab tadi saya baca tadi, saya langkah tu. Saya langkah. Saya ambil di poin-poin dia saja langkah. Jadi minggu depan insyaAllah akan baca kembali. Dan mintalah kita sama-sama istiqamah belajar ni. Melalui Terengganu FM, istiqamah molek belajar. Hanya buku radio je. Radio pula, sekarang ni dah telefon ada. Radio pula, ni, kalau hak TV, salah orang apa? Kan TV ada kan? Tak? Dia ada TV tu. TV, sekarang ni tak TV lah. Telefon ada radio. Jadi sedang pendengar guna molek peluang ni. Melalui Terengganu FM. InsyaAllah kita akan sambung. Dan saya nak sambung, saya akan ulang balik sebelum. Untuk kita dapat kemah molek ilmu berkaitan dengan bab taharah, ilmu berkaitan dengan bab sembahyang. Sembahyang adalah tiang agama. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi kita pun adalah beberapa soalan, cumanya tak sempat nak jawab dah lah. Jadi insyaAllah untuk minggu depan macam kita ada soalan daripada Suryati Ismail berkaitan dengan yang buat Caesar. Baby keluar waktu orang tengah azan, adakah kena ganti solat? Tengah keluar, maksudnya dok keluar lagi tengah keluar. Jadi kita ada macam mana waktu solat bacaan terganggu, macam mana Hak wajib semayang tu lah mazhab Syafi'i. Yang mana kata yang wajib semayang tu, insyaAllah. Jadi pada minggu depan kita akan cuba perhalusi semua benda ni sekaligus yang setakat kita mampu, baru kita akan terus ke tajuk yang berikutnya, insyaAllah. Jadi sebagai panduan kita bersama jugalah untuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus waktu maghrib adalah pada pukul 6.55 petang. Di Besut Setiu 6.57 petang. Di Hulu Terengganu 6.57 petang. Dan juga bagi anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun 6.56 petang. Jadi untuk ruangan ini saya persilakan Ustaz untuk memimpin bacaan doa, sama-sama kita mohon keberkatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala